hosting provider. Ini contoh dia lah. So kita boleh check apa-apa domain name yang kita nak. Dia kena bayar lah. Dia kena bayar domain name. Kita kena bayar domain name. Lepas tu kita kena bayar hosting ataupun space. Kita kena bayar domain name dan kena bayar hosting space dia. Sekarang ni saya rasa dia punya hosting, dia punya domain name taklah mahal sangat. Dia lebih kurang macam ni lah, area macam ni. Dia 5 tahun RM300. 5 tahun RM300. Kalau setahun dalam 100 lebih macam tu lah. Hosting dia tak mahal. Domain name dia tak mahal. Tapi hosting dia yang biasanya mahal. Okay, hosting dia yang biasa mahal. Sekarang ni setahun dalam paling kurang pun RM300 jugalah. So kalau katakan kita nak ada shared hosting ni, yang paling minimal pun kita perlukan 300-400 setahun. Itu yang minimal lah. Tapi dalam exabyte lah, ini rate dalam yang ada dalam exabyte. Rate kat tempat lain saya tak pasti. Kalau nak lagi bagus sebenarnya kita kena ada ni lah, testing server sendiri. Itu lagi bagus lah. Nak kata murah testing server ni tak pastilah. Tapi kalau nak gunakan hosting, sekarang ni harga hosting dah agak mahal. Kalau dulu macam setahun boleh dapat 100 je. Awal-awal dulu 5 tahun lepas lah. Sekarang ni memang dah tak boleh lah. Paling kurang pun 300-400 juga. Okay, so apa yang penting kita kena tahu apa hosting yang kita nak pakai. Kalau tak nak hosting pun kita boleh gunakan free. Kalau tak nak domain name kita boleh gunakan free hosting. Saya tak pasti ada tak free hosting kat luar sana yang provide PHP. Mungkin ada. Tapi saya tak explore sangat sebab saya dah ada benda ni. Okay, so macam case saya dah ada account. Saya dah daftar, saya dah bayar, dah lebih kurang untuk projek lah. Untuk projek sendiri. Bukan projek sendiri lah. Projek lebih pada projek research dengan innovation lah. Project Research Innovation. So banyak data-data saya, sistem saya dump dalam inilah smartsolat.my ni. Dia punya web, dia punya domain name yang saya pakai adalah smartsolat.my. So ini ada smartsolat.my. Kenapa? Ke smartsolat.com. Okay, smartsolat.com. Sorry, terlupa. Smartsolat.com. So dalam hosting ni ada beberapa sistem yang saya host. Satu daripadanya adalah projek apa tu namanya? Projek repository Fatwa Selangor. Ini antaranya lah. Ada beberapa lagi lah, saya lupa. Dah lama dah ni projek ni. Hosting dah lebih 5 tahun saya pegang. Dan bila kita dah dapat satu hosting provider ataupun space, biasanya dia akan provide cPanel. So daripada cPanel ini kita boleh access dia punya server configuration lah. Server configuration. Kita nak tambah folder, kita nak tambah database, kita nak install WordPress, kita nak install kita punya PHP project dalam ni, boleh. Tapi kita kena ada bayar dulu, lepas tu dapatlah cPanel ni. Saya selalu dapat cPanel. Ada beberapa lain option untuk edit web hosting, tapi saya tak familiar dengan WHM, tak silap WHM. Sebab saya selalunya dapat cPanel. Dan cPanel ni famousnya biasanya dalam Linux. So ini adalah cPanel kita. Contohnya yang kalau katakan kita ada, dia bagi email account, tapi saya jarang guna pun sebab bila email account kat sini dia leceh sikit, selalu kena spam. So saya guna Gmail je lah. Dan kita boleh lihat kita punya health. Contohnya saya ada database SQL, ada 10, dia bagi 10 database SQL.
dah pakai NAM, kita ada subdomain, kita ada email account yang saya tak pakai pun, add on domain, this usage, daripada 10 gig masih lagi 10% saya saja pakai. Ni memang kurang dipakai lah, maksudnya dia punya server ni taklah heavy sangat. Okay, server kita ni taklah heavy sangat. So first thing yang kita kena tahu bila kita dah ada benda ni adalah database. Database. Macam mana kita nak import database kepada sistem kita ni? Macam mana kita nak import database kepada sistem kita ni? So first thing yang kita kena buat adalah kita kena buat database. Sekarang ni saya ada 6. Katakan saya nak buat satu database baru yang akan simpan projek yang kita buat tadi. Kita klik kat sini. So saya akan readykan dulu dia punya database. Kita buatlah satu kat sini. Create new database. Contohnya nak mengelakkan saya lupa, saya kena ambil nota. Takut lupa. So saya akan create satu database baru. Nama dia Bengkel PHP. Bengkel PHP. ILP contoh dia lah. Bengkel PHP yang ni berapa bulan? Ogos. Bengkel PHP Ogos. Contohnya lah. Bengkel PHP Ogos. So saya akan create database ni dulu. Dia interface dia taklah sama macam PHPMyAdmin ke ataupun sama macam HiDSQL. Untuk create database ni dia ada interface lain. So dah add kepada Bengkel PHP Ogos. Ini create database name. Create database name. Kalau kita rujuk balik kepada kita punya connection attribute, connection attribute mana connection kita? Connection. Dia akan ada localhost. Ini biasanya commonly sama. Lepas tu kita ada username, kita ada password kepada database kita dan kita ada DB name. Benda-benda macam ni kita kena sediakan dulu dalam database, dalam server. Okay, so kita kena sediakan dalam server. Satu database kita dah buat. Klik kat sini dah pula, go back. Satu kita kena create user database. Kita kena create user database. Create user database macam mana? Kita tengok. Ni. Add new user. So saya akan create satu user baru. Nama dia tadi Bengkel. Nama dia sama. Bengkel PHP Ogos. Contoh dia. Password dia saya nak bagi yang senang je lah. Nanti saya delete pun. ABCD 1, 2, 3, 4. Alamak tak strong lah pula. ABCD 1, 2, 3, 4. ABCD 1, 2, 3, 4. Tak strong lah. Sekejap. ABCD dash 1, 2, 3, 4. Tak juga. Sekejap. Saya letak bengkel je lah. Bengkel. Sama je. Semua sama. Tapi susah lah nanti tak sama. Bengkel PHP. Okay, Bengkel PHP. Password dia adalah Bengkel PHP. Password dia Bengkel PHP. Alamak, kena ingatkan lah pula. So ini adalah username, database, sama nama. Lepas tu kita kena ada password. Password. Sebab tu saya kata kalau kita tak set default password dalam local environment, tak ada isu sangat pun. Okay, tak ada isu sangat. Sebab bila kita pindahkan dia kepada server, pastinya ada policy untuk mestikan user create password dengan inilah username yang baru ni. Ini adalah user kepada database, bukannya user kepada hosting kita. User kepada database. So bila kita dah ada user, kita ada database, kita kena assign user ni kepada database mana satu. Okay, kita kena assign. Sekejap ya. Kat bawah ni rasanya. Okay. Ni. Kita kena assign user
bengkel PHP August kepada database. So user ni kita kena assign kepada database supaya kita dapat ni lah. Kita akan dapat maklumat ni. Kita akan dapat maklumat ni. Kita kan ada password, ada username kan. By right dalam exam dia guna root, tapi sekarang ni kita dah berubah dia punya configuration dalam server. Username dia ini, database dia yang ini. Dan saya add dia. So sekarang, okay, all privileges. Sekarang ni, user yang saya baru create tadi, dia ada authority hanya kepada database yang kita assign. Maksudnya bukan semua database. Kalau macam root sekarang ni kan, kalau root seperti yang kita define sekarang ni, root ni adalah user, database user yang boleh manage semua database. Maksudnya kalau dapat password kepada root user, semua database yang lain kita boleh access. Sebab itu dalam implementation live server, kita kena create satu user baru, create database baru dan assign user kepada specific database sahaja. Dia tak akan bagi kepada beberapa database. Boleh nak buat macam tu, tapi biasanya amalannya adalah specific user ni kita akan bagi kepada satu database. Okay, bengkel PHP. Alamak, aku tak ingatlah password tadi. Okay. So go back. So database kita dah ready. Contohnya lah, database kita dah ready. So kalau database kita dah ready, kita boleh lihat database kita dalam ini saya nak tunjuk benda yang common lah. Kita ada interface, nama dia phpMyAdmin. Okay, kita ada interface, nama dia phpMyAdmin. Okay. So dalam phpMyAdmin ni kita dah ada database baru, nama dia bengkel PHP August. Tapi dia kosong. Kenapa dia kosong? Sebab kita tak import lagi. So macam mana nak import? Kita kena export dulu. Okay, sebelum kita import, kita kena export dulu. So saya pergi balik kepada localhost kita, bahagian bengkel PHP ni kan. So saya nak export dia untuk saya import kepada server, live server. So macam mana nak export? Okay, kita export dulu kat sini. Macam mana export? Right click, export. Right click, export database as SQL. Sekejap ya, saya magnify kejap. Okay, right click bengkel PHP ni, kita right click. Kita akan export database as SQL. So saya akan pilih bengkel PHP. Okay, bengkel PHP. Betul. Dan pastikan kita ada create database. Table ni pun kita create juga. Dan data ni kita kena insert. Kalau kita tak pilih insert ini, nantinya data tu tak ikut. Bila tak ikut, then kita dapat structure tapi tak ada data, tak ada content, tak ada data. Ada structure tapi tak ada data. So pastikan kita boleh create database, table dan juga ada insert ni. Dan kemudian dia akan tanya output dia adalah single SQL file, kat mana nak letak. So kita lihat kalau nak to be sure, maksudnya dia dah tick semua. Semua table ni kena tick. Tapi kalau kita dah tick atas ni, maksudnya kita apply semualah kepada semua table. Kita nak export semua table. Ini dalam header SQL. Boleh lihat dalam header SQL. Saya ulang balik. Dalam header SQL, kita kena export dulu. Jangan confuse export dengan import. Jangan confuse. Import tu maksudnya bawa masuk. Export tu maksudnya keluarkan. Keluarkan. Jadi daripada localhost header SQL ni, saya nak export dia. Saya nak keluarkan, nak migrate database. So macam mana nak migrate? Right click pada bengkel PHP ni. Itu sajalah table yang saya nak migrate. Saya rasa table sajalah cukup sebab kita dah ada database. So kita tak perlu nak buat database lah. Betul lah. Kita dah ada database, kita perlukan table saja. So macam mana kita nak? Sekejap ya. Right click, export.
Okay, kalau database ni tak perlulah sebab kita tak nak generate database ataupun nanti kita akan offkan dia lah, tak salah. Ataupun kita boleh buat macam ni, sebab database kita dah ada, kita tak nak create database, database dah ada. So kita perlukan table saja, table dengan data. Kalau kita nak pindah dalam PC lain, okay, maksudnya kalau kita nak pindah dalam PC lain, database ni kita kena check. Sebab kalau check macam ni, kita dah senang nak create database, lepas tu create table terus. Tapi kalau kita nak port kepada live server macam sekarang ni, database dia dah sediakan. Database kita dah ready. So tak perlulah nak export database. Okay, tak perlu nak export database create. So kita ambilkan table dengan dia punya data saja. So kemudian kita akan export kepada folder kita lah, bengkel PHP. Combine semua dalam tu senang. Export kat situ. Okay, so dia dah export. Close. So kita check kita check dalam database, dalam SQL kita ada tak data. Kita check dululah. Nanti kan ni bahagian kita dah ready. Kita ada table bahagian, kita ada data untuk bahagian, kita ada table untuk staff. Staff ada tak staff? Staff ada, data untuk staff ada, data untuk pengguna ada. Okay, fine. So lepas kita confirm yang data-data tu semua ada, table-table yang berkenaan kita ada, pergi balik kepada live server phpMyAdmin kita. Ini bukan phpMyAdmin yang lokal ya. Ini sekarang ni saya gunakan phpMyAdmin dalam server. Bukan yang lokal. Bukan yang lokal. Tu ada Smart Solat ni kan. Address dia Smart Solat, bukan local host. Ini bukan local phpMyAdmin. Ini adalah live server phpMyAdmin. So daripada sini saya akan import. Tadi dah export. Kita import pula lah. Import tu maksudnya kita nak bawa masuk. Bila kita import, dia akan tanya nak import dari mana. So saya pilih je lah file yang tadi tu. Yang ada kat mana. Sekejap. Kat mana saya lupa. Dalam folder bengkel PHP. Which bengkel PHP, saya pergi kepada XAMPP. Saya letak dalam XAMPP. Dalam htdocs, dalam bengkel PHP. So file bengkel php.sql yang ada SQL ni, yang kita simpan tadi lepas daripada ID SQL, kita simpan satu SQL file. So file ini yang kita akan upload, okay, so pada phpMyAdmin dalam live server kita. Kita akan upload dia, dan lepas kita upload, kalau tak ada isu sangat, kita klik go. Kita klik go ni untuk dia buat proses import. Kalau berjaya, berjayalah. Kalau tak berjaya, kita tengok balik apa jadi. Okay, dia kata return empty. Okay, so sekarang ni pada live server kita dah ada database, table bahagian. Sekejap, kita tengok table bahagian ada apa. Okey, tu dah ada dah. Ni table bahagian dalam live server tau. smartsolat.com. Okey, kita berada dalam live server. Okey, jabatan bla bla bla, kita semua dah ada. Staff ada staff? Staff pun dah ada. Pengguna ada pengguna? Pengguna pun dah ada. Ahli pun dah ada. Okey. So, 3 table yang penting tu dah ada. Kita dah import. So lepas kita buat macam ni, apa yang kita perlu buat adalah upload pula file-file PHP. Database kita dah ready. Okay, database kita dah ready. Kemudian kita akan upload file PHP kita. Kita akan upload file PHP kita. Macam mana kita nak upload file PHP? Kalau dalam cPanel ini, biasanya dia sediakan dengan FTP connection lah. Dia ada FTP connection. By right, bila kita dapat satu hosting, kita sewa satu hosting, dia akan provide FTP account lah. Dia akan provide FTP account. Tapi saya tak nak create baru sebab memang FTP account ni dah ada. Dia dah memang sediakan.
dia dah sediakan FTP account untuk pengguna dia upload file kepada server. So macam mana nak access FTP account ini dalam web server kita? Satu cara kita gunakan FTP client. FTP client yang saya suka pakai adalah WinSCP. Dia adalah WinSCP. Nama dia adalah WinSCP. So kalau katakan kita nak connect kepada FTP service dalam live server kita connect je lah, create satu session, and then kita akan masukkan maklumat FTP kita. Contohnya lah, ni contoh dia lah, FTP Ya, obviously port 21 ni memang dah tak secure dah. Sekarang ni orang dah tak pakai dah port 21 ni. Biasanya digunakan port 22, tapi port 22 kita kena activatekan SSH lah. Sekarang ni saya tak nak pergi ke arah itu, saya nak maintain juga port 21. So saya masukkanlah dia punya credential dan password dia lah. Contohnya boleh save. Dan kita boleh login lah. Ayo. Okey, tak apa. Boleh. Boleh. So sekarang ni saya dah connect kepada FTP. FTP ni gunanya adalah untuk upload. So saya akan buat satu folder baru, nama dia folder baru. Ini dalam FTP ya. FTP ni maksudnya yang kiri ni adalah file local kita, local PC kita. Yang sebelah kanan ini adalah file-file dalam remote host ataupun dalam server, live server tu lah. So saya buat satu folder baru yang nama dia lebih kurang macam tadi lah, bengkel PHP August. So dalam bengkel PHP August ini, saya akan upload file-file tadi yang kita buat. So saya akan cuba locate kat mana file tadi kita buat dalam mana tadi? Dia dalam XAMPP, htdocs dalam bengkel PHP. So semua ni saya akan upload ke dalam folder bengkel PHP dalam live server. So saya copy masuk ke sini. So kalau file tu banyak, lambatlah sikit. Kalau file tu sikit, sekejap je lah. So harapnya dia tak ada apa-apa isu. Dia akan upload. Okey, tapi sebelum tu saya rasa saya nak mudahkan hidup kita dengan set dia punya index file. Kalau katakan kita nak kita ada index file kat sini. So saya nak pastikan dia pergi kepada login.php. So buka je folder tersebut dalam /bengkel PHP August, dia akan buka login.php. Saya tak nak buat drop down list. So kita boleh onkan satu ataupun kita boleh create satu file, nama dia index.php. Save as index.php. So apa index.php buat? Dia akan pergi kepada header location kita punya file sebelum ni adalah 00 login.php. So dia akan terus pergi pada login.php. Dia tak akan buat directory listing. So itu kelebihan dia, kalau kita ada index.php, kita akan nampak terus file login.php. Maksudnya apa yang kita nak direct kepada user, kita terus letak dalam index.php. Index.php ni macam landing page lah, tapi landing page ni dia akan terus pergi kepada login.php pula. So kalau case macam ni, saya ada perubahan, saya kena upload balik lah dalam FTP. So kita tengok index
file ada tak? Okay, so index. Yang tadi index file saya tak upload. Index file ni saya tak upload. Saya kena upload sekali lagi lah. Ini spesifik pada satu je lah. Since perubahan ni kita buat pada index.php, right click satu ni saja, lepas tu kita upload. So ini kita boleh capai dengan menggunakan WinSCP, iaitu satu FTP terminal. Satu FTP terminal. So sekarang ni memang dia dah ready. Okay, memang dah ready dia punya ni. Kalau kita view, folder kita adalah pada bengkel PHP August. So saya akan forward kepada smartsolat.com/bengkel PHP August. Dia tak akan terus masuk kepada login.php. Dia akan pergi terus kepada login.php. Tu interface kita. Tapi kalau kita login, tak dapat lah sebab database connection kita tak firm lagi. Contohnya kita masukkan Ali 123, kita login. Dia tak boleh nak connect. Sebab apa? Sebab database tu tak buat. Database connection tu kita tak set lagi. So macam mana nak set database connection? Kita kena buka balik file connection. Okay, kita kena betulkan balik dengan credential yang saya buat. Dalam mana? Dalam mana tadi? So credential yang saya dah buat dalam ni, dalam mana tadi? Smart Solat. Yang ni. Credential tadi apa? Kita kena tukar bahawa database name dia adalah benda ni. Kita kena tukar ni. Smart Solat, Smart SO, Bengkel PHP August. Ini adalah nama database. Okay, nama database. So nama database ni, maklumat nama database ni, kita kena tukar dalam connection. Tukar dalam connection. Connection yang sebelah kiri ke yang sebelah kanan? Nak tukar sebelah kiri boleh, nak tukar sebelah kanan boleh. Kalau tukar sebelah kiri, nanti kita punya localhost tak boleh nak connect. So kita tukar sebelah kanan. Sebelah kanan ni kat mana? Dalam remote host kita. Okay, dalam remote host kita. So saya pergi kepada connection. Ni. So dalam WinSCP ni pun kita boleh directly edit file connection.php. So credential ni kita kena betulkan lah. Localhost tu saya rasa kena maintain saja. Cuma kat sini dia punya database name dah berubah. Dia dah ubah kepada Smart SO1. Itu biasanya memang akan appear dalam shared hosting. Dia biasanya akan appear macam ni. Smart So, dia akan appear macam tu. So ini database name dia. Kita kena letakkan database name yang betul. Yang ini adalah, saya rasa username sama saja. Tapi password dia ni saya tak ingat pula. Rasanya bengkel. PHP 123. Saya rasa lah. Kalau tak jadi tak ada 123. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Kita tengok boleh tak dia usahakan connection tu. Boleh tak dia buat verification. Ali password dia nampaknya dia tak benarkan sebab dia exit. Sebab apa? Bila kita buat coding dia kan, connection ni, bila tak dapat nak connect, dia exit. Bila tak dapat nak connect database, dia exit. Kan kita dah bagi tahu kan, kalau tak dapat connect database, dia akan exit. Exit tu maksudnya dia akan blank macam tu je lah, tak akan keluar apa-apa. Itu maksudnya indicate dia exit. Indicate benda ni dia dah exit. So macam mana nak usahakan? Kalau kita perasan,
ada tak dia punya apa error message ke mengatakan tak boleh connect ke bla bla bla, tak ada kan. Itu memang implementation dalam production server, yang mana error message ni memang biasanya dia tak akan keluar. Dia tak akan keluar dalam page ni. Kenapa? Sebab dia nak mengelakkan sensitive information tu dia hantar kepada user boleh nampak. Dia tak nak contohnya macam SQL dia apa ataupun database name dia apa, dia tak nak appear pada user. Sebab tu dia akan offkan error message. Semua error message dia akan off dalam production. So kalau error message di off dalam production, kat mana kita nak rujuk? Dia ada satu file, kalau dalam production, dia akan set error log ni. Instead of keluar dalam bentuk paparan dalam browser, dia akan keluar dalam file lain tapi dalam folder kita tu lah. Ni. Okay. Dia kata bahawa access denied using password, yes. Dia kata access denied. Access denied tu maksudnya apa? Tak boleh. Access denied. Ini adalah error message ataupun warning message yang sebelum ni kita mungkin nampak dalam browser. Tapi sekarang ni tak nampak. Sekarang ni tak nampak. Sebab apa? Sebab apa-apa error, warning, fatal error dia akan off. Dia tak akan keluar dalam browser. Dia tak akan keluar kepada user. Instead kita boleh buat debugging dengan melihat kepada error log. Dengan melihat kepada error log. Dan kemudian daripada situ kita work accordingly lah. Contohnya tadi dia kata password tadi saya rasa memang tak betul. Saya rasa saya tak letak 1, 2, 3 ni untuk password. Ya. Papa guna ke yang ni? Guna. Yang apa ni? Main kat luar? Belum lah. Main kat luar. Okay. Bye. So saya akan save dia. Kita try sekali lagi. Okey, berjaya. Okey, berjaya. Maksud sekarang ni kita dah boleh buat carian. Sebab tadi database kita dah ready. Okey, database kita dah ready dan kita boleh tambah record untuk staff. Okey, kita log out dia. Sepatutnya log in. Mana login button saya? Tak mak. Tak apa, nanti tu kita tengok balik kenapa dia keluar log out, dia tetap keluar login. Okay, so saya nak tunjuk kat situ macam nak deploy je lah, macam nak deploy kepada live server. So sekarang ni, instead of kita berada pada localhost, saya boleh access ni daripada sini. So siapa-siapa yang nak try, kod saya buat magic trick kan katakan ya. So supposedly apa yang kita buat dalam localhost dia akan appear macam tu lah. Sama je sepatutnya lah. Kalau ada apa-apa error kita akan lihat balik kepada file error log. Okay, kita lihat pada error log dan kita lihat apa isu dia. So daripada situ accordingly kita boleh adjust code kita. Kalau kita nak adjust code kita pada local pun boleh. Lepas tu kita akan upload dia lah. Just right click, upload. Macam tu je lah. So apa-apa new file yang kita buat, upload sajalah. Right click, kita edit, form delete, kita upload dia. Macam tu lah. So apa-apa perubahan kita boleh upload. Tak semestinya semua file, semua the whole folder. Tapi specific file yang kita edit, kita boleh upload. Ada apa-apa soalan?